Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan. Kembali lagi. Pada kali ini kita akan tengok pelajaran hukum linear, salah satu daripada pelajaran yang perlu dikuasai dalam matematik tambahan peringkat SPM. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan linear? Hubungan linear adalah satu hubungan di mana perubahan nilai satu pemboleh ubah berkadaran dengan pemboleh ubah yang satu lagi. Hubungan ini digambarkan melalui persamaan y sama dengan mx tambah c. Y dan x adalah pemboleh ubah, sementara m mewakili kecurangan graf dan c mewakili pintasan y. Persamaan linear ini kita boleh wakilkan menggunakan graf. Persamaan linear akan memberikan kita graf garis lurus. Untuk kita menukar hubungan tidak linear kepada hubungan linear, ini boleh dilakukan dengan cara kita menukarkan bentuk persamaan tidak linear itu ke dalam bentuk umum y sama dengan mx tambah c. Kita perlu melakukan operasi ke atas persamaan yang tidak linear supaya kita mendapat suatu pemalar yang tunggal, iaitu dalam kes y sama dengan mx tambah c. Kita tentukan apakah dia pemalar c. Berikut cikgu berikan contoh hubungan tidak linear yang kita linearkan. Perhatikan contoh yang diberikan y sama dengan px kuasa 3 tambah qx kuasa 2. Ini adalah merupakan hubungan tidak linear melibatkan y, x kuasa 3 dan x kuasa 2 dengan p dan q adalah merupakan pemalar. Apabila kita hendak linearkan dia, kita perlu tukarkan dia ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Perkara pertama yang kita perlu tentukan adalah mana satu pemalar yang kita tukarkan supaya dia menjadi c. Dalam kes ini, perhatikan sekiranya qx kuasa 2 kita bahagikan dengan x kuasa 2, kita akan dapat q. Oleh sebab itu, kita boleh bahagikan semua persamaan ini dengan x kuasa 2. Perhatikan apa yang berlaku. Hasilnya, kita akan peroleh y per x kuasa 2 sama dengan px tambah q. Cuba bandingkan dengan y sama dengan mx tambah c. So, sekarang kita telah menukarkan daripada hubungan tidak linear kepada hubungan linear melibatkan y per x kuasa 2 dan x. Dengan itu, dalam kes ini, y akan menjadi y per x kuasa 2, sementara x masih lagi x, sementara pemalar p di sini adalah sama dengan m dan pemalar q sama dengan c. Maknanya, sekiranya kita lukiskan graf linear y per x kuasa 2 melawan x, kita akan dapat graf garis lurus di mana keturunannya adalah p dan pintasan y ataupun pintasan y per x kuasa 2 adalah q. Ini adalah contoh bagaimana kita mengubah hubungan yang tidak linear kepada hubungan linear. Dalam menyelesaikan masalah melibatkan hukum linear, biasanya pelajar akan diberikan hubungan tidak linear dengan pasangan nilai, pemboleh ubah dan dikehendaki mendapatkan nilai pemalar-pemalar yang terlibat. Antara langkah-langkah penting yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, tentukan hubungan linear yang sesuai. Yang kedua, dapatkan pasangan nilai bagi pemboleh ubah yang diwakili oleh paksi x dan paksi y. Yang ketiga, lukis graf yang sesuai berdasarkan pasangan nilai dengan mendapatkan garis penyesuaian terbaik. Setelah itu, tentukan nilai pemboleh ubah daripada graf yang dilukis.
Sekarang perhatikan contoh soalan yang diberikan. Rajah menunjukkan graf Y per X melawan X kuasa 2. Diberi X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan Px kuasa 3 tambah Qx dengan keadaan P dan Q ialah bermalar. Cari nilai P dan Q. Perhatikan, kita diberi graf Y dengan X melawan X kuasa 2, di mana pintasannya adalah pintasan Y adalah 6 dan pintasan X adalah 8. So, Y sama dengan Px kuasa 3 tambah Qx. Sekiranya kita nak linearkan dia, kita perlu bahagikan dengan X di sini. Hasil yang kita perolehi adalah Y per X sama dengan Px kuasa 2 tambah Q. Dan perhatikan, ya, graf yang wajar kita lukis adalah Y per X melawan X kuasa 2. Bandingkan dengan Y sama dengan Mx tambah C. So, perhatikan di sini, keturunan bagi graf ini adalah P, sementara pintasan Y bagi graf ini adalah Q. So, daripada sini, kita boleh mendapatkan nilai P, iaitu keturunan graf. Keturunan graf di sini adalah negatif 6 perkan dengan 8, iaitu negatif 3/4. Sementara nilai C ataupun nilai Q di situ kita boleh dapatkan terus daripada graf, di mana Q adalah nilai bagi pintasan Y, iaitu 6. Oleh sebab itu, ya, kita akan dapat nilai P sama dengan negatif 3/4 dan nilai Q sama dengan 6. Perhatikan soalan yang kedua. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperolehi daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y kuasa 2 tolak H sama dengan HK per dengan X, dengan keadaan H dan K adalah bermalar. Soalan bahagian yang pertama, plotkan XY kuasa 2 melawan X menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi XY kuasa 2. Seterusnya, lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Soalan bahagian yang kedua, gunakan graf DA untuk mencari yang pertama, nilai H dan nilai K. Yang kedua, nilai Y yang betul jika satu daripada nilai Y yang telah tersalah catat semasa eksperimen. Perhatikan bagaimana kita selesaikan soalan ini. Daripada soalan, kita diberi Y kuasa 2 tolak H sama dengan HK per dengan X. Kita dikehendaki melukis graf XY kuasa 2 melawan X. Sebenarnya ini adalah panduan daripada soalan. Untuk menjadikan Y kuasa 2 kepada X, kita perlu darabkan dengan X. Jadi setiap sebutan kita darabkan dengan X. Apa yang kita dapat adalah XY kuasa 2 sama dengan HX tambah HK. Jika kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, Y-nya adalah XY kuasa 2, keturunannya adalah H, sementara pintasan Y-nya adalah HK. Langkah berikutnya, kita dapatkan data yang terubah suai untuk kita lukiskan graf, di mana kita perlu mendapatkan pasangan nilai bagi X dan XY kuasa 2. Perhatikan data-data yang cikgu telah ubah suai untuk membolehkan kita melukis graf. Pasangan nilainya kita perlukan di sini. Pastikan paksi menggunakan skala yang betul sebagaimana dikehendaki dalam soalan. Dalam kes ini, bagi paksi X 2 cm mewakili 1 unit, sementara paksi XY kuasa 2 cm mewakili 5 unit. Itu adalah paksi yang dilukis menggunakan skala yang diberikan dalam soalan. Langkah berikutnya, plotkan titik-titik berdasarkan pasangan nilai yang kita ada. Setelah semua titik kita plotkan, kita buat satu garis penyesuaian terbaik. Dalam kes ini, perhatikan terdapat satu titik yang agak jauh daripada titik-titik lain, jadi kita abaikan titik berkenaan. Kita sambungkan titik-titik yang lain.
Tidak semestinya garis yang kita lukis melalui semua titik, tapi yang penting garis itu mewakili keseluruhan titik-titik. Daripada graf, kita dapati pintasan X-nya adalah 7.5, sementara pintasan Y-nya adalah 45. Maklumat ini kita akan gunakan untuk menjawab soalan bagi mencari nilai pemalas. H adalah kecunan graf. Sebab kita ada pintasan, maka kecunannya adalah negatif pintasan Y berkaitan dengan pintasan X, jadi negatif 45 per dengan 7.5, kita dapat negatif 6. Kita tahu juga daripada hubungan itu, pintasan Y adalah HK. So HK sama dengan 7.5, jadi kita akan dapat nilai K adalah negatif 1.25. Kesimpulannya, A sama dengan negatif 6 dan K sama dengan negatif 1.25. Bahagian soalan yang berikutnya menghendaki kita membuat pembetulan kepada nilai Y yang salah dalam eksperimen ini. Kita dapati satu titik berada di luar daripada garis yang kita lukis. So, nilai itu yang perlu kita betulkan, iaitu apakah dia nilai Y apabila X sama dengan 3. Daripada graf, bila X sama dengan 3, XY kuasa 2 sama dengan 27. Kita selesaikan, kita dapat Y kuasa 2 sama dengan 9, Y sama dengan 3. Dalam kes ini, kita hanya mengambil nilai positif berdasarkan kepada pola graf yang kita ada. Baiklah anak-anak, cukup dulu sampai di sini. Cikgu harapkan video cikgu ini membantu anak-anak. Jangan lupa like dan share dengan kawan-kawan yang mungkin memerlukan. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk video-video terbaru. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.